Sebelum memulakan hobi menanam orkid, sebenarnya adalah baik kalau kita kenal dulu tentang orkid Cattleya. Jom ikut saya, kita kenali orkid Cattleya dengan lebih dekat lagi. Baiklah, anda mesti tertanya-tanya, kenapa mesti orkid Cattleya? Kenapa bukan orkid jenis-jenis yang lain? Ini adalah kerana orkid Cattleya kacokan atau orkid Cattleya hybrid mempunyai ciri-ciri yang dikongsi bersama dengan hampir keseluruhan jenis-jenis orkid yang lain. Senang kata, jika kita dapat memahami cara penjagaan orkid Cattleya, kita tidak akan berasa sukar untuk menjaga pokok orkid dari jenis yang lain. Selain itu, penjagaan orkid Cattleya juga telah dianggap oleh kebanyakan komuniti orkid di dalam dan luar negara sebagai penanda aras dalam memahami penjagaan orkid-orkid dari jenis yang lain. Contohnya, anda mungkin akan mendapat nasihat seperti menyiram air mengikut kadar orkid Cattleya ataupun cahaya matahari untuk orkid sekian hendaklah lebih tinggi dari orkid Cattleya. Apa yang penting, sebelum belajar cara menjaganya, kita hendaklah faham dulu ciri-ciri fizikal yang terdapat pada orkid Cattleya. Apakah ciri-ciri yang ada pada Cattleya itu? Okey. Pertamanya, akar. Akar Cattleya adalah bersifat epiphyte. Akar epiphyte pula adalah akar yang memerlukan udara semasa ia menyerap makanan dan minuman untuk kegunaan pokok. Sifat akar sebegini adalah serupa dengan orkid-orkid yang lain yang turut mempunyai akar yang terdedah di udara. Akar Cattleya juga bersaiz sederhana besar secara puratanya. Saiz ini memang memainkan peranan dalam menentukan kekerapan siraman air. Pokok yang berakar halus akan memerlukan air yang lebih kerap berbanding pokok yang berakar besar. Dalam kes Cattleya, kekerapan siraman air yang optimum adalah pada kadar yang sederhana, tidak terlalu kerap atau terlalu renggang. Bagaimanapun, cara penjagaan bahagian akar orkid secara umumnya tetap sama, iaitu akarnya perlukan udara dan tidak boleh lemas. Maka, ia tidak boleh dibiarkan terlalu lama di dalam tanah yang padat ataupun terlalu lama terendam di dalam air. Yang kedua, pseudobulbnya. Pseudobulb merupakan organ penyimpanan air dan nutrien yang telah diserap melalui akar tadi. Bentuk pseudobulb juga berbeza-beza seperti yang anda lihat. Ada yang gemuk dan gebu macam pokok ni. Ada juga yang kurus dan tidak jelas kelihatan bentuk pseudobulbnya macam pokok ni. Memahami fungsi pseudobulb bagi orkid Cattleya membolehkan anda faham tentang betapa tahan lasaknya tumbuhan orkid, terutama orkid Cattleya ini. Selain itu, pemahaman ini juga membantu kita mendapatkan asas dalam penjagaan banyak lagi jenis orkid berpseudobulb yang lain seperti Dendrobium, Oncidium, Grammatophyllum dan yang seumpama dengannya. Ciri ketiganya ialah daun. Daun orkid Cattleya tumbuh pada hujung batang di atas pseudobulbnya. Apa yang menarik ialah jumlah daun yang keluar di hujung batangnya ini mempengaruhi saiz dan jumlah bunga yang akan keluar nanti. Okey, pokok yang hanya mengeluarkan satu daun saja pada hujung batang digelar unifoliate seperti pokok ni. Pokok jenis ini akan menghasilkan 2 hingga 6 kuntuman bunga yang bersaiz besar pada batang tersebut pada satu-satu masa. Manakala pokok yang mempunyai 2 atau lebih daun digelar bifoliate macam pokok ni. Pokok jenis ni akan menghasilkan sejambak bunga melebihi 10 kuntum bunga yang bersaiz kecil pada satu-satu masa. Apapun, daun Cattleya rata-ratanya adalah tebal dan agak berisi berbanding daun bagi kebanyakan orkid yang lain. Ciri fizikal ini menjadikan Cattleya sangat toleran apabila menghadapi keadaan ekstrim seperti kemarau atau keadaan kering yang melampau. Memahami sifat ini memberikan asas terhadap penjagaan orkid-orkid deciduous, iaitu orkid yang memerlukan masa rehat untuk mengeluarkan bunga, contohnya orkid Catasetum.
Ciri seterusnya yang keempat ialah mata tunas. Jika anda perhatikan pada bahagian pangkal setiap batang pokok Cattleya, anda akan dapati kewujudan satu atau dua mata tunas di situ. Untuk pengetahuan anda, mata tunas Cattleya ini akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan batang pokoknya. Namun pada satu tahap, mata tunas ini akan menjadi tidak aktif atau dormant untuk memberikan tenaga kepada batang pokok supaya terus membesar dan jadi matang. Memang disuruh kita mentubik. Bagaimanapun, setelah batang pokok itu sudah melepasi tahap matang, atau setelah ia sudah habis berbunga, ataupun apabila ia sudah mula menjadi sakit, mata tunas ini akan kembali menjadi aktif, bertumbuh menjadi pokok baru. Maka bermulalah semula kitaran pertumbuhan untuk pokok yang baru itu. Mentubik menambah mesra. Setakat ini dahulu, kita bertemu kembali di masa akan datang. Selamat berorkid. Mentubik menambah mesra. Bik, 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 jangan tubik.